Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan dua orang malaikat ni, kanan dan kiri kita ni, Raqib dan Atid ini, untuk mencatat segala perkara-perkara yang kita lakukan. Hatta pagi ini pun kita buat program pagi ini, kita berada dalam halaqah walaupun dalam online pagi ini pun akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan catatan yang baik. Kerana kita bersama-sama untuk menuntut ilmu, yang mana ilmu ini kita perlu tuntut. Kita perlu cari, kita perlu tuntut, kita perlu usaha untuk belajar. Kalau kita tak berusaha untuk belajar, maka rugilah kita, kerana ilmu itu satu perkara yang wajib untuk kita mencari dan untuk kita mengembara mencari. Sebab itulah istilah mencari ilmu ini, kita tak boleh jadi pengemis ilmu. Kita kena jadi pengembara ilmu. Kalau pengemis ilmu itu ilmu datang. Orang bagi, tak bagi sudah, itu tak boleh. Kita kena jadi pengembara ilmu. Maksudnya kita kena usaha cari ilmu. Masuk dalam program, kita ni, zaman kita ni tak susah. Sebab program mudah sangat. Nak masuk macam mana? Nak masuk guna online boleh, nak masuk tengok kat TV boleh. Tak perlu kita nak berjalan jauh. Akan tapi, usaha kita untuk mencari ilmu itu satu perkara yang besar. Untuk sama-sama kita lebih baik insya-Allah. Apa yang nak dibicarakan pada pagi ini, iaitu bagaimana hari di mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperlihatkan kesalahan-kesalahan di catatan amal semua manusia. Ataupun kalau kita ikutkan bahasan ini merujuk kepada hari yang Allah sebut Yaumut Taghabun. Yaumut Taghabun yang Allah sebut dalam Quran. Baik. Antara perkara yang Allah sebut iaitu dalam surah At-Taghabun ayat 9. Allah kata, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'. Zalika yaumut taghabun. Wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Zalikal fawzul azim. Maksudnya ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan kamu pada hari perhimpunan. Allah kumpulkan kita semua sekali di padang mahsyar, hari perhimpunan yang seramai semua manusia, semua makhluk Allah dihimpunkan di sana. Maka itulah hari diperlihatkan segala kesalahan-kesalahan. Maksudnya hari tersebut akan dipamerkan, akan dibentangkan segala kesalahan-kesalahan yang kita buat atas dunia ini. Bentang macam mana? Jangan kita fikirkanlah. Sebab itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma pembentangan ini kita nampak bentang macam itulah. Cuma kalau kita lihat teknologi kita hari ni pun dah canggih. Nak bentang tak adalah pakai kertas tu. Semua dah pakai slide cantik dah. Slide cantik. Semua boleh tengok. Nak katakan hari ni bukan sekadar gambar kecil. Boleh sebesar-besar alam. Nak tengok siapa punya kesalahan. Boleh pada masa akan datang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan memperlihatkan semua sekali. Maksudnya, kalau kita ni buat baik, akan disimpan kebaikan itu. Tapi yang kesalahan-kesalahan itulah yang akan dipamerkan. Ini kesalahan 1, 2, 3. Cukup kesalahan kita akan dipamerkan. Ya? Dan barang siapa yang beriman, walaupun Allah kata tadi akan dipamerkan, tapi Allah bagi, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertakwa pada Allah, buat apa Allah suruh, tinggal apa Allah larang, dan mengerjakan kebaikan, buat baik sentiasa, tak adalah fikir nak buat jahat, tak adalah fikir nak buat tu, nak buat ni, maka nescaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maksudnya tadi, kalau kita tengok, pertama sekali Allah akan letakkan gambaran awal, iaitu kesalahan cukup-cukup banyak. Akan tapi asbab kita orang beriman, kita orang buat baik, Allah hapuskan semua sekali. Nak katakan, Allah Maha Pengampun. Banyak dosa kita buat, banyak kesalahan kita buat, tetapi asbab kita bertakwa pada Allah, asbab kita beriman kepada Allah, asbab kita berbuat baik, maka Allah delete semua sekali kesalahan-kesalahan itu. Tak nampak dizahirkan, tak ada kosong di kawasan untuk dibentangkan catatan amal. Nak gambarkan begitulah. Kerana kita lihat kan, kita lihat gambarannya, bila mana Allah nak tunjuk satu-satu ni, gerun kita. Gerun. Bukan seorang dua orang, bukan kawan-kawan. Maksud semua manusia akan melihat kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Tetapi
Asbab kita beriman, kita buat amal soleh, maka itu akan ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah delete semua sekali. Macam kita lah kan. Kita ni buat kesalahan, trafik, jalan raya. Kita bayar samad, maka delete lah. Buang. Dia tak ada bertetan kata, oh ini kalau tak bayar, time tu jugalah akan tunjuk semua sekali. Tak. Bila kita boleh selesaikan kesalahan kita itu, bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah delete semua sekali. Sebab itulah atas dunia kita ni, kita beriman, kita bertakwa, kita bertawakal pada Allah, kita bertakwa pada Allah, kita buat amal baik. Kemudian kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala kesalahan-kesalahan kita. Maka Allah akan delete, Allah akan hapuskan segala kesalahan tersebut, dan yang akan dipamerkan hanyalah perkara-perkara yang baik sahaja. Dan bukan setakat dihapuskan sahaja, maka akan dimasukkan orang tersebut ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya air-air. Yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai. Maka kekalkan di dalamnya itu selama-lamanya. Dan gambarkan bahawa Allah ini telah buat satu keadaan yang cukup-cukup hebat, cukup-cukup cantik untuk manusia. Tetapi lalainya manusia ni daripada mengasihi Allah Subhanahu Wa Taala, sampailah perkara sepatutnya dibuat, dia tak buat. Kita atas dunia ni, kita tak boleh kata nak sekadar duduk sahaja. Kita pasti akan bermuamalah dengan manusia. Kita hablu minallah wa hablu minannas. Tapi ketika mana kita hablu minannas, itulah kita nak ambil peluang untuk berbuat kebaikan. Hablu minallah kita dah buat lah. Buat kebaikan, buat apa Allah suruh kita buat. Solat kita buat, zakat, puasa, haji, semua kita buat. Bahkan hari ni pergi umrah ni kita dah macam biasa dah. Pergi balik umrah dah kata orang kita ni. Dulu kalau kita dengar kan nak pergi buat umrah, takjubnya kita sebab jarang-jarang boleh pergi. So ni nak pergi mana? Cuti sekolah ni. Pergi umrah kejap lah. Jadi perkara biasa. Jadi dengan perkara biasa yang kita buat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena tengok balik bagaimana pula hablum kita dengan manusia, hablum minallas. Hubungan kita dengan manusia tersebut, sekiranya kita berbuat baik, maka kita di antara perkara-perkara yang Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahan kita di akhirat kelak. Baik. Menurut pandangan ulama, Yaumut Taghabun ini, hari yang mana dipamerkan kesalahan ini, iaitu menggambarkan bahawa jelasnya Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kedudukan manusia di hadapan Allah. Allah letakkan manusia semua di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah telah bahagikan mana yang akan menjadi ahli syurga, mana pula yang akan menjadi ahli neraka. Allah tahu dah hadapan Allah ni. Dah ada dua kelompok dah. Kita ada kelompok tengah-tengah. Oh, ini syurga, neraka. Tengah-tengah ni baik, buat jahat pun tak, baik pun tak. Ada tengah, tak ada. Dia hanya dua sahaja, sama ada dia masuk kepada golongan ahli syurga ataupun masuk kepada golongan ahli neraka. Makanya kita kena usaha untuk menjadi ahli syurga dengan sentiasa buat kebaikan, buat amal saleh, dan janganlah kita sentiasa lupa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila mana terkelihatannya manusia-manusia yang bakal menjadi ahli syurga dan kegerungan orang yang bakal ada neraka, maka semua itu adalah balasannya Allah Subhanahu Wa Taala dan ganjaran Allah bagi kepada manusia. Asbab apa yang dibuat atas dunia? Sebab apa yang dibuat atas dunia? Sebab itulah pentingnya tazkirah ni, pentingnya program-program tazkirah. Sebab apa? Untuk memberi peringatan untuk diri orang yang bagi ni paling besar sekali ni. Untuk diri saya sendiri, bagi satu peringatan kepada ibu-ibu, ayah sekalian. Ni, untuk diri sendiri yang bagi, yang bercakap ini, yang paling dekat dengan telinga ini yang paling utama. Dan untuk sebagai pedoman, sebab kita ni kalau tak beri tazkirah, tak beri peringatan, kita akan lupa, kita akan alpa. Walaupun Allah bagi siap-siap, akan dikumpulkan pada mahsyar, yang mana baik, yang mana buruk. Semua itu jelas bagi kita. Tetapi asbab kita apa? Kita leka dan alpa dengan keadaan kita di atas dunia, maka akan disentiasa diberi peringatan Allah Subhanahu Wa Taala supaya sekali kamu buat begini, kamu dapat ganjaran sebegini. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Isra. Allah kata ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul 'ajilata 'ajjalna lahu fiha ma nasha' liman nurid. Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Allah kata maksudnya, barang siapa menghendaki iaitu kesenangan kehidupan sekarang, iaitu kehidupan dunia ini,
maka kami segerakan baginya di dunia apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami tentukan baginya neraka jahanam, dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Ini amaran yang besar Allah bagi kepada kita. Iaitu siapa-siapa yang nak kesenangan sungguh-sungguh atas dunia, dia tak nak fikirkan akhirat, maka Allah bagi dunia yang sangat-sangat dia kehendaki. Orang duk minta lah, kata dapatlah sedikit sebanyak harta dunia kita ni. Nak kaya lah. Semua minta. Saya rasa saya sendiri dan ibu-ibu ayah sekalian pun kalau ditanya tentang kekayaan, semua kita nak kaya. Semua nak rasa selesa, nak rasa senang. Tetapi kita pastikan kesenangan yang Allah bagi itu rentetan kepada akhirat yang kita akan pergi nanti. Memanglah kita nampakkan, kita tengok kenapalah orang tu kaya raya, Allah bagi pada dia. Tak solat, tak zakat, tak puasa, semua dia kaya. Kerana dunia itu yang dia inginkan. Maka Allah bagi dunia itu kepada mereka. Tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa kelebihan di akhirat kelak. Sebab itulah bila mana Allah uji kita, tengok orang lain. Tengok jiran kita atau tengok orang bukan Islam lah. Non-Muslim ni kaya sungguh lah. Berniaga dapat untung, berniaga dapat untung. Kenapa kita ni buat kerja tak untung-untung? Tak untung-untung kita ni. Tapi kita ingat bahawa bukan tujuan utama kita untuk hidup selama-lamanya atas dunia. Bahkan di akhirat itulah yang tujuan utama kita untuk kita pergi. Maka atas dunia sekadar persinggahan saja. Jadi apa-apa kita buat atas dunia ni sebagai jambatan untuk kita pergi ke akhirat. Jangan kita yang kata, kenapalah Allah tak bagi, Allah tak adil lah pada kita ni. Rasa kita ni jadi peniaga hebat juga, tapi tak kaya. Jangan kita letakkan perkara itu kerana kita ni sekadar untuk menumpang seketika di atas dunia. Tempat yang kekal abadi kita di akhirat kelak. Senang atas dunia, buat sementara. Tapi bukan maksudnya kita ni menolak rezeki Allah bagi. Kata tak apalah, saya tak naklah kaya ni dunia semata-mata. Tak, Allah bagi rezeki pada kita, gunakan yang sepatutnya. Sedekah, bagi zakat, menolong orang lain. Itu pekan Allah akan uji pada kita juga. Kebetulan Allah bagi rezeki lebih pada kita. Allah bagi rezeki lebih pada kita. Contohlah kita katakan, kita ni bila mana Allah gunakan kereta pada kita, kita naik kereta, tiba-tiba lihat orang naik motosikal. Biarlah, kata walaupun benda itu sekecil doa, kata ya Allah, panasnya orang duduk atas motor tu. Pemudahkanlah urusan ni. Bukan apa-apa. Bukan kita minta buka tingkap hulu payung. Tak. Bukan. Maksud kita mendoakan ketika mana kita berada dalam kereta, airconnya kuat, sejuk. Kita bagi tahu orang sebelah. Kata ya Allah, pemudahkanlah urusan orang sebelah tu. Rupa-rupanya kita buka motor dia mahal pada kita lagi. Kita pakai Mavic, motor dia pakai harga 100 lebih, 1,000 lebih. BMW lagi mahal. Bukan maksudnya kata tak apalah, berdoalah pada dia. Ya Allah, mudahkanlah urusan panas-panas dia. Saya tak panas pun, jaket saya lagi sejuk lah pada kereta awak. Tak apalah. Tapi dalam hati kita ni dia ada sedikit perkara yang mana kita nak bagi tahu bahawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala rasa kemanusiaan kita itu berdoa kepada kebaikan. Berdoa untuk kebaikan. Kebaikan orang-orang di sekeliling kita. Sama juga kita atas motor sekian, tiba-tiba tengok orang kayu basikal. Allah, panahnya, letihnya kayu basikal kan. Lari kayu basikal. Kita pun berdoa oleh Allah, mudahkanlah urusannya, kita potong dia kan. Kemudian dia potong kita balik. Kita naik motor, Honda Cup, kecil je. Tiba dia potong dengan basikal. Basikal lagi mahal pada motor kita. Kita motor Honda 5,000. Dia basikal harga 30,000. Tak apalah. Yang penting doa kita itu sampai kepada Allah. Tanda kita ni niat untuk berbuat kebaikan. Buat kebaikan. Baik. Maka di sini, sebagaimana ayat dalam surah Isra' tadi, ayat 18, bahawa kalau kita ni betul-betul inginkan dunia, maka Allah bagi dunia kepada kita keseluruhan. Senang atas dunia. Tetapi akhirat, kita tak akan dapat. Yang kita tak dapat ini, dunia pun kita rasa sedikit kesenangan. Lebih-lebih lagi, kesenangan itu akan berada di akhirat kelak. Kesenangan kita yang abadi. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 20. Allah kata, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul harthal akhirati nazid lahu fil harthi. Wa man kana yuridul harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Maksudnya, barang siapa berkehendakkan keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Siapa yang rasa nak untung di akhirat tu, nak untung, nak rasa bahagia, nak rasa macam banyaknya harta-harta yang telah kita kumpulkan untuk akhirat, maka kami akan tambahkan lagi.
Bukan setakat kita pelaburan. Kita pelaburan di akhirat. Kita dah labur atas dunia ini, kita dapat akhirat. Maka Allah tambah lagi pelaburan tersebut. Dan barang siapa berkehendak keuntungan di dunia, kami berikan keuntungan itu kepadanya sebahagian daripada keuntungan akhirat. Tapi dia tidak akan mendapat bahagian itu di akhirat. Siapa nak untung dunia sahaja, Allah bagilah keuntungan di dunia. Allah tarik keuntungan dia di akhirat, letak di dunia. Dia rasa cukup hebat di dunia. Nak apa sebut semua dapat. Allah bagi rezeki begitu. Ada. Tuan-tuan. Ibu-ibu ayah sekalian, kadang-kadang kita rasa macam iri hati. Dia minta dapat. Doa dapat. Mungkin ketika itu Allah bagi dengan kapasiti, Allah bagi pada dia, nak menguji dia. Adakah dia ni dengan rezeki Allah bagi ini, dengan apa Allah kurniakan kepada dia ni, dia boleh bantu untuk dia bawa harta-harta dia ada, kesenangan dia ada ke akhirat. Atau mungkin juga Allah bagi keseluruhan kepada di atas dunia, tapi dia tidak kembali kepada akhirat, maka akal sahaja harta itu kesenangan atas dunia, tak dapat apa-apa di akhirat. Maka jangan kita kecil hati, jangan kita iri hati. Rezeki Allah telah letakkan kepada kita masing-masing. Kesenangan Allah telah letakkan kepada kita masing-masing. Yang penting adalah bagaimana usul kita untuk pastikan dalam catatan amal kita itu segala perkara-perkara baik kita perolehi. Dan itulah perkara-perkara yang perlu untuk kita sentiasa peringat dan diperingatkan. Baik, ibu-ibu yang minta Allah Subhanahu Wa Taala. Persoalan yang timbul, tengok persoalan yang timbul ini, iaitu bagaimanakah kita tahu bahawa kita ni menjurus kepada perkara yang baik, buat perkara baik walaupun kita telah bertaubat. Dan bagaimana kita nak pastikan perkara-perkara buruk kita itu tidak dibentangkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada dua pandangan lah. Tetapi pertama sekali kita ingat bahawa bila mana adanya perkara baik, ada perkara buruk, semua itu akan diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diperbentangkan, dipertontonkan kepada keseluruhan manusia atas apa yang telah kita lakukan atas dunia ini. Dan banyak apabila dibentangkan saja, maka ada saksi-saksi yang melihat. Kita tak boleh argue. Tak boleh, saya tak buat, saya tak buat, tak boleh. Seketika itu, semua kebenaran, tiada pembohongan, saksi merata. Saksi badan kita jadi saksi, tempat kita sujud jadi saksi, tempat kita berjalan jadi saksi, tempat kita pegang jadi saksi, semua akan jadi saksi. Mata yang kita melihat jadi saksi, semua akan jadi saksi dengan apa yang kita laksanakan. Itu mahkamah paling agung sekali. Mahkamah yang tiada nilai tandingnya. Kalau atas dunia ini, boleh lagi buat bincang. Buat kata yang mana justifikasi kukuh, boleh melepaskan diri. Tapi di akhirat kelak tak boleh. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala, Dia Maha mengetahui segala-galanya. Baik. Dalam surah Taubah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ayat 105, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maksudnya, dan katakanlah wahai Muhammad, beramallah kamu. Beramallah kamu akan segala yang diperintahkan. Ini pertama kan, beramallah kamu semua dengan apa yang diperintahkan. Maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui perkara-perkara gaib yang nyata. Kemudian ia menerangkan kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan. Gambar dari sini bahawa beramallah kita semua sekali apa yang Allah perintahkan kepada kita, maka pada ketika itu Allah, para Rasul dan orang-orang beriman akan melihat, akan menilai, akan mendapat nampak satu persatu apa yang telah kita kerjakan atas dunia. Semua akan nampak. Allah, Rasul-Rasul dan orang beriman. Maka orang beriman melihat apa yang kita laksanakan. Anda katakan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak gambarkan bahawa kepentingan orang beriman ini diangkat darjatnya setinggi-tinggi yang boleh. Ketika itu orang beriman, kita termasuk orang beriman, boleh melihat apa-apa yang akan dibentangkan, kesalahan, kebaikan yang akan dibentangkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tak beriman tak dapat. Orang tak beriman tak akan boleh melihat. Jadi gambaran di sini orang beriman saja yang boleh melihat di sini. Maka Ibnu Katsir kata, berdasarkan ayat ini Ibnu Katsir berkata bahawa Mujahid berkata ayat ini
memberi peringatan dari Allah kepada mereka yang menentang perintahnya, perbuatan mereka akan ditampilkan kepada Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman. Hal ini merupakan suatu yang pasti akan berlaku pada hari kiamat. Nah, pada kiamat. Gambarannya, perbuatan mereka akan ditampil, dia akan dibentangkan di hadapan Allah, Rasul-Rasul dan orang beriman. Maka peringatan kepada kita ni, itu janganlah kita menentang perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan argue dengan apa yang Allah suruh buat. Allah suruh kita baca Quran, baca. Allah suruh kita solat, solat. Semua kita buat. Cumanya kita ini kadang-kadang iman yazid Yazid wa yankus. Ketika mana dia naik kemuncaknya kita buat. Ketika mana dia jatuh gerbak, kita sukar untuk kita buat. Maka kita kena usahakan supaya apa-apa sahaja yang kita nak laksanakan, yang penting amal ibadah kita itu adalah amal ibadah yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita buat itu tidak menentang perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian Syekh Wahbah Zuhaili dan tafsir Al-Munir pula menjelaskan bahawa setiap manusia ini akan mendapat balasan atas perbuatannya. Semua manusia akan mendapat balasan di atas apa-apa sahaja perbuatan yang kita laksanakan. Jika itu perbuatan yang baik, balasan juga akan jadi baik. Jika perbuatan itu buruk, balasan juga jadi buruk. Maka amalan perbuatan itu dilihat dan disaksikan oleh Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman. Buat baik, dapat baik. Buat jahat, dapat jahat. Itu dia punya akronim yang mudah untuk kita faham. Maka bila mana kita berada atas dunia ini, perkara yang baik itu sentiasalah kita laksanakan. Buatlah baik sentiasa, usulkanlah buat baik. Janganlah kita rasa susah untuk buat kebaikan. Kerana kebaikan itulah yang akan dihitung hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, akan dipertontonkan kepada Allah, kepada para rasul, kepada orang beriman. Buat baik. Yang buat baik ni banyaklah. Buat baik ni perkara yang kita tahu dan dia adalah cukup-cukup banyak untuk kita definisikan perbuatan baik itu. Kita berdoa pun buat baik. Dan kita nampak berdoa, bagi sedekah. Banyak perkara-perkara yang boleh kita buat. Antaranya. Kalau kita lihat antara hadis-hadis berkaitan dengan alam sekitar kan. Alam sekitar. Nak cakap contoh buat kebaikan ni. Ya? Kita mengalihkan halangan-halangan atas jalan itu merupakan kebaikan. Kalau skop yang lebih luas, kita katakan kalau nampak ranting-ranting susah ini kan, kita duduk dalam perumahan, memang nampak cantik. Kita tengok apa yang boleh menyebabkan kemudaratan. Kemudaratan kepada orang. Contoh kita keluar rumah, tengok kawasan rumah kita tu ada berpasir sedikit. Ini kalaulah motor lalu, dia boleh tergelincir jatuh. Jadi kita ambil pasir, kita ambil sapu-sapu, kita buang. Ataupun contohlah kita katakan, yang mana kita membuang halangan di atas jalan raya. Halangan tak termasuklah satu halangan yang kecil. Contoh kita katakan, RNR itu juga merupakan satu halangan. Sekiranya kita masuk RNR tersebut, ada kekotoran dan sebagainya. Contoh kita katakan, masuk RNR itu merupakan satu perhentian. Masuklah tandas dia tu. Kalau tengok Profesor Dr. Zaini Ujang kata, kalau boleh masuk dalam tandas kotor, keluar bersih. Masuk gambaran, nak buat baik ni. Masuk tandas, tahu mana Allah kotornya tandas dia ni. Tak apa, masuk tandas tu, kita qada hajat kita, bersihkan apa yang boleh kita bersihkan, siram-siram sikit. Yang penting masuk dalam tandas kotor, keluar dalam keadaan yang bersih. Satu kebaikan yang jarang-jarang orang buat. Ini pun kita kadang-kadang dalam tempat tu kotor, tertamal kotor tu. Allah tak tahulah kata apa. Nak katakan bahawa flush itu elok. Tak flush, tak elok pun kadang-kadang letak baldi. Kita usahakan nak buat kebaikan. Kebaikan kadang-kadang yang kita tak nampak. Kan? Kadang-kadang orang buat social eksperimen. Letak sampah lah, tak buat. Ambil letak. Benda itu nak membiasakan itu sangat-sangat sukar. Sehingga ada satu kawan saya, dia nak membiasakan perkara-perkara kebaikan ini. Dia bila mana pergi berjoging pagi-pagi. Berjoging pagi-pagi dekat taman. Dia memang akan beli pengepit DIY tu. Dia dengan anak dia 4 orang, semua anak dia lelaki. Dia katakan kebaikan dia buat ni, yang bukan buat itu nak dipertontonkan kepada orang awam. Tetapi nak sebab kebaikan itulah, mungkinlah dia akan diberi kesenangan di atas dunia dan di akhirat. Dia buat pengepit tu, pengepit yang DIY tu, pengepit sampah tu. Dia bawa plastic bag sambil-sambil dia berjalan jogging, ambil sampah letak. Dia kata kebiasaan kalaulah hari Minggu memang penuh plastik bag itu dengan sampah. Dia kata sebab kebaikan. Sampah kecil je.
Ini tak kira lagi yang putih rokok dan sebagainya. Tengok kadang-kadang yang polis trafik dan sebagainya kan. Dia tolong turun dari motor dia pergi tengok tempat air bertakung. Tarik sampah-sampah dan tempat air bertakung tu menyebabkan air itu dah mengalir baik. Itu kebaikan. Ya kadang-kadang tengok, ui bagusnya. Kita kata, bagus sungguh kita buat. Memang tengok orang buat tapi kita tak buat. Jadi nak tak nak kita kena usahakan juga buat apa-apa saja kebaikan yang kita tengok. Kerana kebaikan itulah yang akan disaksikan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kebaikan cukup banyak. Kena buat. Sekadar dengar sahaja tak jadi. Kalau dengar baiklah kebaikan tu kita buat. Jangan nampak kebaikan yang kita buat kita dapatkan kita berganjaran terus. Jangan. Buat kebaikan, oh tu dapat ganjaran. Siapa puji aku tak ada. Orang ambil gambar hantar, oh ini baik ni. Buat kebaikan. Jangan fikirkan begitu. Kalau kita nak dapat ganjaran daripada manusia, maka kita akan dapat ganjaran tersebut. Tapi yang kita nak dapatkan adalah perhatian daripada Allah, para Rasul dan juga orang beriman di akhirat kelak. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 49. Surah Al-Kahfi masa kita baca, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfikina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Maksudnya, dan kitab-kitab amal juga tetap akan dibentangkan, maka engkau akan melihat orang-orang yang berdosa itu merasa takut akan apa yang tersurat di dalamnya. Dan mereka akan berkata, aduhai celakanya kami, mengapakah kitab ini demikian keadaannya? Ia tidak meninggalkan yang kecil atau yang besar, melainkan semua dihitung. Dan mereka dapati segala yang mereka kerjakan itu sedia, iaitu tertulis di dalamnya. Dan ingatlah, Tuhan tidak berlaku zalim kepada seseorang pun. Gambarannya adalah kita lihat kitab catatan amal itu dibentangkan. Maka orang yang berdosa ni, kita tahu dia buat kesalahan atas dunia. Sebelum Allah bentang pun hati dia gundah gulana lah. Tak buat apa-apa lagi. Hati dia rasa berdebur lah. Sebab apa dia tahu kesalahan tu. Dia dibentangkan sahaja, maka celaka sungguh lah. Kenapalah macam ni kitab dia. Macam orang buat kesalahan trafik, tak pakai seatbelt, dia ditahan polis. Polis tak buat apa-apa lagi, tak perasan mana apa. Sekadar polis lalu minta dia berhenti. Dia berdebur. Sudahlah, kenapalah, silaka tunggulah. Kenapa tak pakai? Benda tu dia tahu sebab apa? Sebab kesalahan dia buat. Kalau kesalahan tak buat, tak apa takut. Tapi sebab kesalahan dia buat, maka orang berdosa tu bila mana Allah bentangkan buku-buku catatan amal itu, maka awal-awal dia rasa berdebur, takut dah. Sudah. Sebab apa? Sebab dia tahu bahawa dia tak sempat dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Maka di sini dekat catatan amal tidak akan tertinggal walaupun yang kecil ataupun yang besar. Semua akan dimasukkan sekali. Yang kecil je, tak ada benda lah. Tak kisah pun kecil je kesalahan ni. Tak akan dikira, akan dihitung. Yang kadang-kadang benda yang kita buat seharian akan dihitung. Tak apalah, balik awal sikit hari ni. Okey kot. Akan dihitung di hadapan Allah Subhanahu. Semua akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia besar apatah lagi. Kalau kecil pun dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Syekh Sabuni kata, Syekh Sabuni dalam Safatul Tafsir dia kata apa? Diletakkan catatan amal manusia dan dibentangkan ke atas mereka. Ketika itu kamu lihat mereka yang melakukan kejahatan merasa amat takut dengan kejahatan dosa yang dilakukan. Takut sungguh. Bahawa bila mana letakkan catatan amal tu, maka dia menggetar, takut dan sebagainya, kerana dia tahu bahawa itu merupakan keadaan yang bakal dihadapinya, iaitu dengan kesilapan yang buat, dengan apa? Dengan azab-azab yang bakal dikenakan kepadanya di neraka kelak. Sebab apa? Kesalahan yang dibuat dan dosa yang dilakukan di atas dunia. Okay? Baik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tu'radul a'malu yawmal itsnain wal khamis, fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sha'im." Amalan dibentangkan pada hari Isnin dan hari Khamis. Maka aku lebih suka amalanku dibentangkan ketika aku sedang berpuasa. Amalan kita ni akan diangkat secara mingguan. 2 hari seminggu akan diangkat. Maka malaikat tulis hari Isnin akan diangkat. Kemudian tulis hari Khamis akan diangkat. Maka Nabi kata,
Kami suka ketika mana amalan itu diangkat, ketika mana kamu puasa. Maka itulah puasa Isnin dan Khamis tu. Ya, ketika mana penutup kepada amal catatan amal tu. Okey, hari ni dia buat apa? Berpuasa. Okey, naik atas. Saya katakan amal yang baik sebagai noktah terakhir diletakkan di dalam catatan amal tu. Untuk set tersebut. Maksudnya kita ni, gambaran kita, mungkin catatan amal Allah SWT ni satu Allah buat. Setiap minggu ni letak. Ha? Mungkinlah kita jangan nampak macam buku tu mungkin bentuk yang slot in cloud ke apa ke. Sebab sekarang mesti cloud kan. Apa-apa simpan dalam cloud. Dalam atas awan lah. Dalam talian semua sekali tu. Mungkin nanti akan slot in. Ini ikut tarikh. Ini pada 29 hari bulan 10. Okey, pagi ni slot apa masuk ni. Okey, sampai habis hari ni. Okey, hari kedua, hari ketiga. Semua itu akan di-slot in kan semua sekali. Maka itu antara benda yang Allah buat. Kita dah nampak macam tulis keluar ni. Tulisan apa dia tulis tak. Lebih canggih daripada apa yang kita gambarkan. Maka digambarkan bahawa catatan amal itu akan diangkat ketika mana 2 hari dalam seminggu, hari Isnin dan hari Khamis. Diangkat dahulu, angkat, tulis balik yang lain, angkat, tulis balik yang lain. Okey. Sebagaimana hadis lain pun sama juga. Nabi kata, "Zanika yaumani tu'radu fihi ma a'malu 'ala rabbil alamin, fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sha'im." Diangkat amalan itu 2 hari itu pada hari aku berpuasa, hari Isnin dan hari Khamis. Okey, antara benda yang baiklah yang boleh kita buat. Maka antara lain iaitu hari Minggu, hari Isnin dan Khamis ataupun di bulan Syaban untuk tahunan lah. Tahunan ketika mana di bulan Syaban, mana hadis yang di atas yang tadi kita bincangkan iaitu setiap amalan akan diangkat dan dibentangkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sama ada secara tahunan ataupun diangkat pada bulan Syaban. Semua ini dikhabarkan dalam hadis yang masyhur lah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian pembahasan ada 2 pandangan. Adakah semua maksiat, dosa, kesalahan akan dibentangkan walaupun kita dah bertaubat? Dah bertaubat, kita tahu kesalahan kita dan sebagainya. Adakah juga dibentangkan? Digambarkan di sini siapa yang melakukan perbuatan maksiat, siapa yang melakukan dosa, kesalahan, kemudian bertaubat, maka dosa itu tetap akan ditulis dalam buku catatan amal dan akan dibentangkan juga. Ini pandangan pertama lah. Maksudnya, walaupun dia dah bertaubat, tapi akan ditulis juga, akan dibentangkan juga nanti. Sebab Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali kata, sebahagian ulama' ni mengatakan dosa-dosa yang dilakukan tidak akan terhapus. Dosa-dosa ni tidak akan terhapus dalam catatan amal dengan bertaubat. Bahkan orang yang melakukan dosa akan membacanya sendiri pada hari kiamat. Ibn Rajab Al-Hambali kata, orang tu akan baca sendiri. Bila dibukakan, okey baca. Macam pelajar kita bacalah, pelajar kita baca. Okey, tangan, Iqra, baca. Baca satu. Okey, jadi bila mana dibaca tu, oh ini kesalahan dia. Jadi itu. Dia tahu kesalahan dia kat mana. Itu berdasarkan apa yang Allah kata dalam Quran. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Okay, maka siapa buat kebajikan sebesar zarah, nescaya akan dilihatnya dalam suratul Amal, dan siapa buat kejahatan sebesar zarah juga akan turut dilihat dalam catatan amal. Maka semua akan dilihat di situ. Baik yang baik ke, kecil yang buruk ke, semua akan dilihat di situlah. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua. Pandangan keduanya adalah terhapusnya dosa seorang itu dari catatan amal selepas dia bertaubat. Pandangan pertama tadi tak terhapus. Pandangan kedua kata dihapuskan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dalam surah Al-Furqan ayat 70, "Illa man taba wa amana wa 'amila salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim." Allah kata kat sini, kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman serta mengerjakan amal yang baik, maka orang-orang itu Allah menggantikan pada tempat kejahatan mereka dengan kebaikan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha mengasihani. Gambarannya adalah dalam ayat ini, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Di mana Allah akan menggantikan tempat kejahatan itu dengan kebaikan disebabkan pahala dan taubat yang telah diberikan kepada hamba-hambanya lah. Maksud dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala banyak.
bagi dan tukar daripada kejahatan kepada kebaikan. Maka Al-Qutubi kata, perbuatan buruk itu tidak membatalkan perbuatan baik. Sebaliknya, perbuatan baiklah yang menghapuskan perbuatan buruk. Okey, ulang balik. Dia kata, Al-Qutubi kata, perbuatan buruk kita ni, perbuatan buruk, dia tidak akan membatalkan, dia tidak akan buang perbuatan baik. Dia buat keburukan, letak sini, baik ni kekal. Okey, buruk letak atas. Jadi baik ni baik, ni buruk letak atas. Jadi baik ada, buruk ada. Tetapi perbuatan baik dia akan menghapuskan perbuatan buruk. Okey, yang ni baik, yang ni buruk. Datang dia dia telan habis perbuatan buruk. Jadi tak ada perbuatan buruk, semua baik. Maka digambarkan di sini adalah bila mana Imam Qutubi kata dalam Jami' Ahkamil Quran, perbuatan buruk itu kalau ada baik dia kena dua. Tapi bila mana ada perbuatan buruk dan baik, maka dia akan ada satu saja. Ni buruk ni, buruk. Bila mana ada baik, maka baik akan menghapuskan semua-semua yang buruk itu. Okey, maka di situlah besarnya anugerah dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Besarnya Allah lagi kepada kita ini. Okey. Bagaimana dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghafiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wattabi' sayyi'ata hasanatan tahummuha." Dan iringilah perbuatan kejahatan itu dengan perbuatan kebaikan, niscaya ia akan menghapuskannya. Maka kalau kita ni terasalah buat kejahatan tu, terasa. Bukan sengaja buat, tapi terbuat kan. Tiba-tiba termengumpat. Jadi bertaubat teruslah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa kita buat itu akan terus ditelan oleh kebaikan, maka tak nampaklah keburukan yang kita buat itu. Begitu. Okey. Itu sangat pentinglah. Maka baginda Nabi SAW bersabda, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, iaitu alla adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isba'ul wudu'i 'ala al-makarih wa kathratul khuta'i ila al-masjid wa intizaru salati ba'da salati fadhalikumur ribatu. Maukah aku tunjukkan kepadamu semua sesuatu yang dapat menghapuskan kesalahan dan menaikkan darjat. Nabi bila bagi tahu suatu perkara, Nabi bagi solusi. Apa solusi dia? Nabi kata, nak tak aku tunjuk kepada kamu semua suatu perkara yang dapat menghapuskan dosa, kesalahan dan juga menaikkan darjat. Apa? Maka para sahabat, tentu wahai Rasulullah, naklah, pasti nak. Maka baginda bersabda, berwuduk dengan sempurna pada keadaan dan situasi yang menyulitkan serta tidak disukai. Maka berwuduk dengan sempurna. Berwuduk dengan sempurna ni maksudnya tidak menggunakan air yang banyak, menggunakan air yang sedikit dan lengkap sempurna. Okay? Maksudnya Nabi menggalakkan untuk kita sentiasa berwuduk. Dengan berwuduk ni kita dapat menahan diri kita ni daripada perkara-perkara yang tak sepatutnya kita lakukan. Contoh kita katakan, sebelum kita pergi ke merewang ke di rumah jiran tangga ke, maka pergi dekat dan berwuduk dahulu. Bukan buat apa? Dahulu, mungkinlah ketika itu, ketika mana kita sedang kupit bawang ke, tolong siang daging ke, tiba-tiba nak termengumpat. Sebab kita ni telah mengambil wuduk dengan sempurna, maka Allah mengelakkan kita daripada turut sama dalam aktiviti mengumpat itu, aktiviti membawang itu. Maka berwuduk dengan sempurna, yang mana pada keadaan dan situasi yang menyulitkan serta kita tidak sukai. Okay? Jadi itu antara perkara pertama lah. Maksud berwuduk. Jadi untuk kita ni, menghapuskan kesalahan kita dan menaikkan darjat kita ni, sentiasalah kita berwuduk. Tak kira di rumah pun tak apa. Di rumah kita pun sentiasalah kita berwuduk. Lepas tu kata berwuduk, sekejap lagi suami sentuh, sekejap lagi isteri sentuh. Tak. Itu lain. Sentuhan itu lain. Maksud kita berwuduk daripada kita ini buang hadas dan sebagainya, kita berwuduk, maka dalam badan kita ni ada kebersihannya. Okay? Jangan pula kita berwuduk, Ustaz kata dah berwuduk tadi tu, suami balik nak sentuh, tak boleh, saya berwuduk ni. Seharian berwuduk, tak boleh sentuh dengan orang lain. Itu dah ialah. Maksud kita macam biasa, sentuhan-sentuhan itu kerana lain. Ia tidak membatalkan secara untuk kita, bukan kita nak solat, kita buat apa. Pastikan kita nak rasa kebersihan dalam diri kita. Saya rasa pasti kalau kita sentiasa buat perkara ini, boleh tengok perbandingan rasa bagaimana. Contoh ibu ayah sekalian buat.
Ada kadang kita nak mau dalam majlis ilmu ni kita berwuduk, lepas ni habis saja wuduk pun kita masuk bilik air, kita keluar balik kita berwuduk. Cuba kita rasa feeling pada hari pertama dan hari kedua. Apa beza? Pasti berbeza. Rasa macam ada ketenangan. Rasa macam rasa bersih jadi. Cuba kita praktikkan benda tu. Sebab Nabi beritahu, untuk menghapuskan dosa ini dan kita nak menaikkan darjat, perkara pertama iaitu dengan berwuduk dengan sempurna. Baik, pertama. Yang kedua, memperbanyakkan langkah kaki menuju ke masjid ataupun surau. Ya? Memperbanyakkan langkah kaki, maksudnya di sini banyak-banyaklah pergi masjid, banyak-banyaklah pergi surau. Pergilah. Jangan kita rasa duduk rumah semata-mata, pergilah. Pergi, banyakkan langkah ke masjid ataupun ke surau untuk kita solat lah. Jadi jangan pergi untuk program ya. Solat waktu tak pergi, tiba-tiba ada program, program pergilah, penuh pergi. Bila time nak solat tak ada orang, itu kita nak cuba elakkan lah. Dulu boleh buat, time program pun kita pergi, time solat pun kita pergi, ramaikan tempat itu di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, kemudian menunggu solat setelah solat fardu. Maksudnya kita ni bila mana kita berada di situ, pergi ke rumah Allah itu, yang mana sampai sahaja kita tunggulah untuk solat. Tadi wuduk dah sempurna, berjalan banyak pergi ke rumah Allah, pergi ke surau dan sebagainya. Sampai itu, tunggulah untuk bersolat. Menunggu untuk solat fardu setelah kita solat sunat dan sebagainya. Menunggu untuk solat fardu. Sampai itu kita niat untuk solat siap-siap. Okay? Maka itulah dinamakan suatu perkara yang sangat-sangat penting untuk kita laksanakan, untuk pastikan dan menghapuskan kesalahan dan menaikkan darjat kita sebagai manusia. Kena buat begitu. Kena buat. Usahakanlah. Kalau nak buat 2 dan 3 tadi tu, nak ke solat, nak membanyakkan pergi masjid atau surau dan menunggu solat itu, mungkin bagi orang perempuan dia susah sikit. Susah sikit. Tapi buat yang pertama, ambil wuduk itu tak susah. Itu confirm boleh buat. Buatlah sentiasa. Mudah-mudahan dia akan membantu kita untuk melancarkan kehidupan kita seharian dengan Allah menghapuskan dosa kita dan menaikkan darjat kita. Okay? Maka selepas habis tersebut, maka perlu kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan doa yang selalu kita gunakan, selalu kita baca pada penghujung doa kita, iaitu dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab mereka. Kita doa kepada Allah. Doa tu kena buat. Maka itu antara perkara-perkara yang utamalah. Okey, baik. Yang terakhir pada pagi ni, kita nak masuk, iaitu kita dah kata dah buat semua sekali tersebut. Kita dah buat bab jaga kebaikan semua sekali. Kita nak tambah, nak hapuskan dosa macam mana, dan meningkatkan darjat macam mana. Dan terakhir iaitu bagaimana kita nak pastikan kita boleh menutup aib kita dan aib orang lain. Kita dah settle semua sekali ni. Tapi kadang-kadang bab nak menutup aib itulah yang paling sukar. Kerana bila mana kita menutup aib orang lain, Allah akan tutup aib kita. Tutup aib orang lain, Allah akan tutup aib kita. Maka di akhirat jugalah Allah tidak akan menzahirkan kesalahan-kesalahan kita di hadapan orang ramai. Jadi apa yang kita kena buat? Pertama sekali, iaitu sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibn Jauzi rahimahullah, kata apa? I'lamu anna an-nasa idza a'jabu bika fa inna ma ya'jabuna bi sitrillahi 'alaik. Ketahuilah bahawa sesungguhnya manusia itu berasa kagum dengan engkau, bukan kerana dirimu, tapi mereka kagum kerana Allah telah menutup aibmu. Manusia ini berasa kagum dengan kita ni bukan sebabkan apa? Sebab Allah menutup aib kita daripada dibuka kepada khalayak ramai. Kena takut aib kita dibuka. Kita ni duduk buka lah aib orang, cerita sana, cerita sini, semua kita nak cerita. Sedangkan banyak perkara-perkara yang kita telah salah menafsirkan keadaan-keadaan orang lain. Kita ni kadang-kadang mulut kita suka nak jaga, suka nak cerita hal-hal buruk orang. Jangan biarkan begitu, kerana itu membuka aib kita kepada orang lain. Yang mana kalau kita lihat bahawa nikmat Allah bagi pada kita ada 2. Nikmat yang Allah bagi pada kita yang perlu kita syukuri ada 2 nikmat. Antara yang pertama ialah nikmat Allah menyembunyikan dosa kita hingga tiada siapa pun boleh mengaibkan kita. Itu nikmat. Kita buat dosa seorang-seorang tapi Allah jaga kita, Allah tidak membuka aib kita. Itu nikmat besar lah.
kita pun tidak buka aib orang lain. Dan ataupun nikmat rasa kasih yang Allah campakkan ke dalam hati manusia, sesuatu yang tidak mampu diperoleh melalui amalan. Allah campakkan rasa apa? Rasa kasih yang sangat-sangat tinggi nilainya. Satu tadi, iaitu Allah sembunyikan dosa kita. Yang keduanya, Allah campakkan hati kita rasa kasih dan sayang kepada kehidupan kita. Kasih dan sayang kepada ukhuwah yang kita ada dalam komuniti kita ni. Kasih dan sayang kita kepada masyarakat, kepada orang-orang taman kita, jiratan kita. Semua itu Allah telah titipkan dalam diri kita. Macam saya beritahu tadilah, permulaan tadi tu, rasanya kemanusiaan itu belas kasihan. Doalah kepada orang. Janganlah doa tu kuat-kuat. Belah-belahan cukuplah. Dia orang tak dengar tak apa. Kita ni doa nak bagi orang sebelah dengar. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kejayaan kepada sahabatku sebelah ini. Kuat-kuat dengar. Doa pada aku ni. Tak payah, doa pelan-pelan je. Allah Maha mendengar dan Allah tahu. Dan malaikat akan mendoakan kepada kita balik. Ya? Jadi, sebab kita berdoa tersebutlah, insya-Allah Allah pemudahkan segala urusan kita. Okay? Jadi, dua nikmat. Pertama tadi, nikmat di mana Allah menyembunyikan dosa kita. Yang keduanya, nikmat rasakan sayang Allah letakkan kepada kita. Okay? Sebab itu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, "Man satara musliman, satarahullahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutup aib saudara muslim yang lain, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Maka bila mana kita tutup aib kawan kita, maka Allah tutup aib kita di dunia dan juga di akhirat. Dunia Allah tutup, di akhirat pun Allah tutup. Masa untuk dibentangkan catatan amal yang dosa-dosa itu Allah sembunyikan. Allah tak bagi tahu pada orang lain. Sebab apa? Kita tutup aib kawan-kawan kita di sini. Ada silap salah, ni kawan kita jumpa pada kita, tak ada orang lain lah, dan dia nak jumpa, nak luahkan perasaan kan. Kita pun, dia boleh tak nak cerita, nak kongsi cerita, kita dengar. Cerita, dengar, rupanya cerita dia. Kita pun kongsi orang lain. Kita buka pada orang lain. Kita bagi tahu, ayat dia macam ni ya. Kata ni, tadi, dan kita tu cerita pada kita sekian-sekian ni. Kau cerita pada orang lain pula. Okey. Dia pun bagi tahu kawan ni. Lepas tu, bagi tahu orang lain pula. Kau cerita pada orang lain pula. Jadi, semua satu taman tahu. Kembali pada orang ni. Kata kau tahu tak, ada jiran sekian-sekian tu, di situ-situ, tapi kau jangan beritahu orang lain. Siapa jiran tu? Engkau lah. Patah balik macam tu pula. Benda itulah yang kita jaga supaya sekiranya orang nak berkongsi pada kita dengan suatu perkara, kita jaga aib dia. Mungkin dia nak luahkan sesuatu dan sebagainya. Bila mana kita jaga aib dia ni, Allah akan jaga kita di akhirat kelak dengan tidak dimukakan catatan amal tentang kesalahan-kesalahan kita. Baik. Bahkan Allah membenci mereka yang mendedahkan dosa mereka sendiri. Ini pun sama, orang yang suka mendedahkan dosa dia sendiri. Dia bagi tahu orang lain dia buat kesalahan tu. Allah menutup aib mereka, tapi mereka ni sengaja mendedahkan dosa mereka sendiri. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kul ummati mu'afan illa mujahirin wa inna minal mujaharati an ya'mal ar-rajulu bil-laili 'amalan summa yusbihu wa qad satarahu Allah 'alaihi fayaqula ya fulanu 'amiltu barihata kadzalik wa kadza wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrullahu 'anhu." Setiap umatku akan diampunkan dosa mereka melainkan golongan muhajirin, iaitu mereka yang mendedahkan dosa mereka sendiri. Yang dimaksudkan dengan mujaharah ini iaitu orang atau lelaki yang melakukan suatu perbuatan, iaitu maksiat pada waktu malam, sedangkan di waktu pagi Allah telah menutup apa lakukan pada malam tersebut. Dan dia berkata, "Wahai fulan, semalam aku telah melakukan perbuatan dosa ini dan perbuatan dosa itu." Sesungguhnya dia tidur dan kerana Allah menutup aibnya yang telah dilakukan. Namun dia bangun pagi, dia mendedahkan kepada semua apa yang Allah telah sembunyikan aib. Allah, dia buat maksiat itu Allah tutup. Allah tidurkan dia, Allah tidak bagi tahu. Tapi dia bangun pagi esok, dia cerita balik kepada orang lain. "Oh, semalam aku rasa boring, aku pergi karaoke." Allah tutup dia. Allah tak bagi tahu pada orang lain. Tak payahlah bagi tahu orang lain. Biarlah kau pergi tu pergilah. Sorang-sorang, tak ada orang tahu. Dia balik cerita, "Oh, semalam rasa nak pergi karaoke. Sedap juga karaoke." Cerita pada orang lain. Buka, sedangkan Allah telah tutup aib dia daripada digari oleh orang lain. Maka kita ni, janganlah kita buka aib sendiri. Jadi kita buka aib orang lain. Aib kita sendiri pun jangan kita buka pada orang lain. Kerana Allah menyembunyikan, Allah menutup aib mereka itu. Tapi mereka membuka aib mereka sendiri. Maka ingatlah balas Allah sangat besar. Di akhirat kelak, nak sangatkan Allah buka semua sekali kesalahan-kesalahan yang mana dia buat di hadapan khalayak yang cukup-cukup ramai. Okey? Maka mudah-mudahan Allah dapat berikan kita taufik hidayah kepada kita
untuk sama-sama kita sentiasa istiqamah dalam medan ilmu ini, dan insya-Allah apa-apa sahaja kita buat itu, ingatlah bahawa kita ada hari pengadilan di akhirat kelak. Allah akan mengadili kita di akhirat kelak. Maka dengan perkara itulah, letakkan dalam hati kita, buatlah baik sebanyak yang mungkin. Janganlah kita letakkan rasa Allah ruginya rasa buat baik. Tak. Buatlah kebaikan sebanyak yang mungkin. InsyaAllah Allah mengira perkara tersebut. Dan jangan lupa untuk kita bersentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan segala kesalahan-kesalahan kita itu akan dihapuskan Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak akan dibentangkan di hadapan manusia di mahsyar kelak. Jadi sekatulah perkongsian pada pagi ini. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menurut itu daripada kelemahan dari saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Kita buka soalan sekiranya ada yang bertanya, insya-Allah. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Dan bagi yang ingin bertanya, ada apa-apa pertanyaan, persoalan, bolehlah dikemukakan kepada Ustaz. Dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya dah ada tulis kat chat tadi, tapi tak apalah saya cakap. Adakah jika kita berbuat baik pada yang bukan Muslim, itu juga dikira beramal? Itu saja soalan saya. Okey, baik. Terima kasih Kak Nur Nursiah. Baik, kita berbuat baik ini tak kira kepada Muslim ataupun non-Muslim, kepada binatang ke tumbuhan, itu semua perkara baik. Kita buat baik dan dikira sebagai amal jariah yang akan dikira sebagai perkara-perkara yang baik. Tak kiralah, kita jangan fikir kita buat baik ni hanya kepada orang Muslim saja. Tak, buat baik kepada semua manusia. Contoh kita katakan, kita membantu orang non-Muslim kan, orang non-Muslim yang kesempitan. Jiran kita, dia tahu kita berada dalam keadaan komuniti yang kata yang adanya Muslim, ada non-Muslim. Kita bantu, dia tahu jiran kita ni sangat-sangat susah. Nak makan tak cukup, dengan harga barang naik ni, kita bantu dia. Tanya, kata, "Aunty, ada apa kesusahan ke?" "Tak, saya ni lama tak makan," kata, "tapi boleh lagi bertahan." Dia kata, "Bagilah beras ke apa." Kita bantu dia. Sebab kita bantu itulah yang akan dikira jariah kepada kita. Kalau kan kita pernah dengarkan perkongsian bagaimana wanita Yahudi bagi minum anjing makan, anjing minum itu, maka dia akan masuk syurga sebab kebaikan. Jadi kebaikan-kebaikan kita buat ini, jangan kita nampak untuk orang Muslim saja, kita buat untuk keseluruhan. Yang mana orang-orang yang tidak, yang non-Muslim, yang baiklah. Kalau Muslim yang tak baik itu lain cerita. Macam yang Zolis Muslim itu lain. Maksud yang baik. Yang baik kita buat elok-elok, insya-Allah benda itu akan membantu kita. Membantu kita untuk meletakkan ganjaran amal yang baik itu dalam rekod syaitan amal kita. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Okey, Puan Hazlina. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, saya ada baca satu kitab Tanbihul Ghafilin kan. Dia kata kalau kita bertaubat, kita berbuat dosa tetapi kita masih boleh mendapat pahala sekiranya kita bertaubat. Tetapi maksudnya contohnya dia kata kat situ kalau kita bertaubat kita mendapat contohnya 5 dosa lah. Lepas tu bila kita bertaubat Allah kasih 10 pahala. Jadi 10 tolak 5 kita masih dapat lagi 5 walaupun kita telah melakukan dosa tu ialah kerana kita bertaubat. Situ ke Ustaz? Okey, baik. Masih Puan Hazlina. Baik, bila mana kita bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, satunya effort kita nak bertaubat tu. Effort kita nak bertaubat itu Allah telah letakkan satu ganjaran kepada kita. Sebab kita tahu dosa kita. Yang bertaubat tu, kita bertaubat sebab kita tahu dosa kita dan Allah akan bagi ganjaran lah. Maksudnya sekarang ni, sekiranya kita melakukan dosa, melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita sedar bahawa itu kesalahan. Kita sedar itu dosa. Maka kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu kesilapan kita buat ataupun kita katakan kita ingat bahawa itu kesilapan, dah dapat ganjaran dia. Tahu bahawa ini salah ni. Kita sedar bahawa salah. Okey, satu ganjaran. Kita bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, ganjaran lain. Kita ubah kepada kebaikan, ganjaran lain. Maka ganjaran itu akan berlipat kali ganda berdasarkan apa yang kita buat. Maka kalau terasa salah saja, ingat salah buat ni. Contoh, banyak dosa yang kita tak nak cerita lah. Contoh kita terbuka, tercerita aib orang lain. Salah ni. Allah, salah buat, salah cerita pula dah. Ya Allah, bertobat terus. Minta pula maaf kepada kawan kita. Aku terceritalah pasal kau
mohon maaf dia pun tak apalah, tak ada hal pun. Okey, maka perbuatan baik itu dia akan bertambah dengan jalannya sebab kita sedar dan kita tidak mengulangi perkara-perkara yang sama itu. Wallahu a'lam. Faham. Terima kasih Ustaz. Okey, rasanya dah tak ada apa-apa persoalan. Semua diam ni dah menjelas Ustaz ya agaknya. Maaf Ustaz, lagi satu saya nak tanya Ustaz. Boleh. Saya dengar ada dua pendapat tentang jangka masa yang Allah macam grace period lah untuk kita bertaubat tu. Adakah dia 3 jam atau 5 jam atau 7 jam? Saya ada dengar dua beza. Okey, masa taubat ni kita tak boleh nak definisikan menggunakan masa tertentu lah. Sebab kita ni ingat sahaja kesalahan kita bertaubat. Jangan kita fikir kita buat salah ni tunggu 7 jam lah baru kita taubat. Tak. Ingat sahaja kita buat kesalahan tu bertaubat. Istighfar terus. Sebab Allah Maha mendengar, Allah Maha mengampun apa yang kita laksanakan. Jangan kita tunggu masa lah. Walaupun adalah mungkin saya tidak pastilah ada kaul yang katakan ada masa-masa tertentu tu. Tapi yang paling utama bila sahaja kita teringat kita buat kesalahan, terus bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa mengira lah berapa jam kita buat semua sekali tu. Wallahu a'lam. Itu pandangan saya lah. Okay. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya nak tanya, orang tu dia salah, dia buat salah. Lepas tu dia bertaubat. Lepas tu dia buat lagi salah. Lepas tu dia bertaubat lagi. Dia buat salah, dia bertaubat. Dia insaf, dia buat lagi. Dia terpuas, dia buat lagi. Allah ni Maha Pengampun. Adakah Allah ampun dosa-dosa dia Ustaz? Terima kasih Ustaz. Baik. Kita kembali kepada niat dia. Kalau ketika mana dia bertaubat tu, dia bertaubat nasuha, bertaubat sungguh-sungguh dia tak buat. Tapi dia buat balik. Kena semak balik. Adakah taubat dia tu taubat sebenar-benarnya bertaubat atau sekadarlah dia ingat, salah ni. Kemudian dia bertaubat sekejap. Tak sambung balik. Salah buat balik. Kita tak nak perkara begitu. Sebab Allah Maha mengampun, Allah Maha mengetahui. Tapi kita tak nak Allah kira sebagai ini tolak tambah. Tolak dia punya dosa dia tambah balik. Tolak tambah balik. Tak nak begitu. Memang manusia kita memang sentiasa melakukan kesalahan, tapi kita tak nak kesalahan itu berulang. Ada memang orang ada begitu. Dia kata saya sentiasa buat kesalahan. Buat, lepas tu taubat sungguh-sungguh dah. Dia buat balik. Sebab itulah manusia. Tapi dengan effort dia, dengan dia rasa nak bertaubat itu satu benda yang besar, dia boleh buat. Alhamdulillah satu kebaikan yang kita sentiasa boleh tambah baiklah. Cumanya jangan sentiasa letakkan perkara-perkara nak buat. Dah buat taubat nak buat balik. Taubat nak buat balik, jangan. Cuba elakkan perkara itu. Lama-kelamaan dia akan terbiasa dan akan meninggalkan terus. Mungkin permulaan lah. Contoh macam ni lah. Contoh dosa bertaubat ni kan. Bertaubat lah. Dosa mengumpat. Hari-hari berulang mengumpat. Bertaubat. Cumanya kita katakan, hari ni kita mengumpat. Kita Allah mengumpat pula dah. Bertaubat. Esok tergumpat lagi. Bertaubat. Lama-kelamaan kita tahu bahawa itu kesalahan yang perlu kita elakkan. Lama-kelamaan dia akan makin menghilang. Makin kita tinggalkan. Akhirnya kita tinggalkan terus. Mungkin permulaan itulah kita rasakan. Permulaan itu macam susah sikit. Tapi lama-kelamaan kita dah biasakan untuk meninggalkan perkara itu. Niat kita nak tinggalkan terus perkara itu. InsyaAllah Allah memudahkan untuk kita tinggalkan perkara itulah. Wallahu a'lam. Okey, nampaknya setakat itu saja Ustaz ya. Dah tak ada apa-apa persoalan lagi katanya. Alhamdulillah. Jazakallah khair al-fadhil Ustaz Dr. Khairul Ashraf ya atas perkongsian ilmu ini mengenai pembentangan catatan dan amal ini. Memang menarik sangat pada pagi ini, yang saya kira memang menarik sangat dan memang ada kena-mengena dalam kehidupan kita sehari-hari sebenarnya. Dan topik pembincangan ini memang tepat sekali Ustaz, dan ada juga berlaku pada diri saya sendiri, yang baru wajib berlaku pada diri saya sendiri. Saya memang terharu dan cukup terkesan dengan kata-kata Ustaz tu tadi, dan perkongsian ilmu ini amat bermanfaat kepada kita semua, dan ambillah iktibar pengajaran buat kita semua. Jangan jadi sombong dengan kekayaan kita ada, dan ingatlah kekayaan sebenar adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan kita menghina kepada orang yang tidak ada apa-apa, kerana itu adalah ujian bagi orang-orang yang merasa dirinya ada semua yang dimiliki, sedangkan apa yang kita dapat hari ini, apa yang kita ada hari ini adalah pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Dan kita janganlah terasa diri kita ni terasa semua aku ada, jadi kita boleh
memandang orang itu tidak ada apa-apa. Dan akhir kata ilmu itu milik Allah SWT. Barang siapa menyebarkan ilmu ini demi kebaikan, insya-Allah Tuhan akan menggandakan lagi, berganda-ganda kebaikan untuk kita. Dan semoga sama-samalah kita sebarkan proses ilmu ini. Dan Ustaz, kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Baik, insyaAllah terima kasih semua yang hadir pada pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sama-sama amalkan dan sebarkan. Baik, kita tangguh dulu perkongsian kita pada pagi ini dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas penjelasan ilmunya. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Jumpa lagi malam ini pukul 8. Terima kasih. Okey, baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi puan-puan. Belum, Dan jumpa lagi pukul 8. Siapa ni? Kak Ya, selamat Ya, makan apa pagi? Selamat bersarapan. Belum sarapan apa-apa lagi Kak Ya? Itulah. Baru nak fikir nak makan apa ni. Okey. Jumpa lagi Kak Ya semua. Wabarakatuh. Ustazah Ainul dan Waalaikumsalam. Tuan Ibu, sudah sahabat-sahabat. Terima kasih. Waalaikumsalam. Tak ada kelas dah ya.